Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelajar-pelajar kelas akaun tingkatan 4, untuk kelas pagi ini, saya akan menerangkan bagaimana kita nak rekodkan urus niaga daripada dokumen yang terlibat, dokumen yang diberi, kita nak rekodkan dalam buku catatan pertama. Ini kira bahagian akhir lah bab buku catatan pertama ya. Kalau kita ingat balik, buku catatan pertama yang kita dah belajar terdiri daripada beberapa jenis, iaitu jurnal am, jurnal khas. Jurnal khas terdiri daripada jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan. Okey. Buku tunai dan buku tunai runcit. Selama ini kita hanya fokus kepada sesuatu jenis buku catatan pertama sahaja. Contoh, kalau kita nak rekod buku tunai, semua urus niaga adalah berkaitan buku tunai. Kalau kita nak rekod dalam buku tunai runcit, semua urus niaga adalah berkaitan dengan buku tunai runcit. Tetapi hakikatnya dalam peperiksaan dia akan bagi satu urus niaga yang lengkap untuk sebulan itu, yang mana kita perlu kenal pasti kegunaan setiap dokumen, dan daripada dokumen itu kita akan rekodkan ke dalam setiap buku catatan pertama yang terlibat. Okey, jadi untuk hari ini, lihat buku teks muka surat 132. Okey, pintasan minda 1, ini adalah contoh urus niaga. Okey. Jadi dalam buku catatan bulan soalan ini, dia memberikan beberapa dokumen ya. Ada berapa dokumen dia bagi ni? Banyak dokumen dia sampai belakang ya. Jadi arahan dia, kita tengok arahan di muka surat 135. Berdasarkan dokumen perniagaan yang diberi ini, anda dikehendaki menyediakan jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, buku tunai dan buku tunai runcit dengan menunjukkan laju alat tulis, belanja pejabat dan pelbagai. Jadi, dalam bab ini pelajar perlu kenal pasti ya, dokumen ini nak dicatatkan ke dalam buku catatan pertama yang mana. Okey, kita lihat yang pertama dulu, iaitu bahagian soalan di sini. Kita lihat ya. Pada 1 Jun 2017, Puan Maziah memulakan perniagaan Prima Electric Enterprise. Dia jual barang-barang elektrik di Pekan Mali Menawar. Jadi kita anggap sekarang perniagaan kita namanya Prima Electric Enterprise. Ini kedai kita, ya, kedai kita, dan kita jual barang-barang elektrik sebagai barang niaga kita. Beliau membawa masuk modal seperti berikut, yang terdiri daripada premis, dia ada harga RM60,000, tunai di tangan dia ada RM2,000, tunai di bank dia ada RM28,000 dan alatan pejabat dia ada RM5,000. Ini semua dia bawa masuk sebagai modal. Jadi, bagaimana kita nak rekod ini? Kita panggil catatan pembukaan. Catatan pembukaan kita akan rekod dalam jurnal am. Ya, so dalam jurnal am, buka, kita lihat ya, maknanya awak nanti kena lukis format jurnal am dalam buku latihan macam ni. Okey, jurnal am terdiri ada tarikh, butir, folio, debit dan kredit. Untuk kita rekod catatan pembukaan, saya dah pernah terangkan. Baki-baki akaun aset semua kita rekod sebelah debit, manakala equity pemilik dan liability kita rekodkan sebelah kredit. Okey, lihat contoh. Premis. Okey, kita ada premis, maka kita debitkan premis RM60,000 sebab premis adalah aset, baki debit. Tunai, kita ada tunai di tangan RM2,000, kita rekod bahagian debit. Kita ada bank, RM28,000 baki bank kita. Dalam bank kita ada RM28,000, maka aset kita letak sebelah debit RM28,000. Alatan pejabat yang kita bawa masuk untuk kegunaan pejabat kita pun sebagai modal. Aset ya, kita rekod sebelah debit. Jadi jumlahnya situ kita anggap dia sebagai modal yang kita bawa masuk, iaitu RM95,000. Kredit sebab dia adalah equity pemilik. Jadi untuk catatan pembukaan, kita jumlahkan debit dan kredit ni mesti sama. Ini khas untuk catatan pembukaan sahaja. Keterangan kita tulis memulakan perniagaan dengan aset dan modal seperti berikut. Okey ya, itu habis untuk
Catatan yang pertama, catatan pembukaan. Okey. Kita lihat semula di muka surat 132. Dokumen berikut menunjukkan urus niaga Prima Electric Enterprise sepanjang bulan Jun 2017. Jadi kita lihat yang pertama. Ini ialah keratan cek. Siapa penerima dia? Kita bagi pada siapa cek ini? Kita bagi pada kerani akaun pada 1 Jun 2017. Kegunaan dia adalah untuk tunai runcit. Maknanya kita lihat baki bank kita ada 28,000. Okey. Cek yang kita keluarkan ini 200. Nampak tak? Cek ini 200. Dan bila kita keluarkan 200, baki kita ada 27,800. Okey. Jadi cek yang dikeluarkan kepada kerani akaun adalah untuk kegunaan tunai runcit. Mana kita nak rekodkan ini, dokumen ni? Maka kita perlu rekod yang pertama di dalam buku tunai runcit. Nampak? 2017 Jun 1 maknanya kita terima cek daripada kerani akaun kita untuk kegunaan tunai runcit 200. Jadi kita rekod dalam buku tunai runcit. Nanti buat format buku tunai runcit, tarikh, bukti, folio, penerimaan, pembayaran. Di analisis sini alat tulis, belanja pejabat dan pelbagai yang dia suruh kita buat tu, ya. Jadi letakkan baki bank di sini. Okey, boleh faham? Okey. Tadi yang kita bawa masuk tunai dan bank, kita ada bawa masuk tunai dan bank sebagai modal, kita rekod di buku tunai, nampak? Jun 1, jangan tulis baki, kita tulis modal sebab kita ni baru nak mula perniagaan, bukan baki dari bulan lepas. Jadi modal kita terdiri daripada 2,000 tunai dan juga angkat sikit tak nampak. 2,000 tunai dan juga apa tu? Bank. Baki di bank sebanyak 28,000. Okey, faham ya? Jadi modal Jun 1 kita tulis modal tunai kita ada 2,000 dan bank kita ada 28,000. Okey. Tadi cek yang kita keluarkan, tunai adalah bahagian debit, ini penerimaan. Okey, maksudnya apa-apa yang menambahkan tunai kita letak sebelah debit, tunai dan bank. Apa-apa yang mengurangkan tunai dan bank kita rekod sebelah kredit. Ni duit keluar. Okey. Tadi keratan cek kita keluarkan sebanyak RM200 untuk tunai runcit. Jadi kita rekod di bahagian duit keluar daripada bank, ya. Jun 1 duit keluar daripada bank tertulis untuk kegunaan tunai runcit sebanyak RM200. Boleh ya? Okey. Sekarang kita pergi ke dokumen seterusnya. Dokumen yang kedua. Okey, lihat sini. Resit rasmi. Nampak? Resit rasmi diterima daripada Prima Electric Enterprise sebanyak RM850. Tujuan untuk apa? Bayar rak peragaan. Siapa yang terima? Prima Electric. Maknanya siapa yang bayar? Kita, kedai kita. Kita beli rak peragaan. Kita bayar secara tunai. 850. Sebab tu bila kita dah bayar secara tunai, kita terima resit rasmi yang asal. Faham? Okey. Jadi bila kita bayar, kita beli apa ni? Rak peragaan. Rak peragaan adalah kategorinya perabot. Jadi bila kita beli perabot secara tunai, kita rekodkanlah di mana? Ini bukan barang niaga ya. Kita bukan beli barang niaga, kita beli perabot. Jadi nampak kita rekod perabot di sini. Perabot. Jun 2 kita beli perabot secara tunai. Tulis sini 850 di kolom tunai. Ya, boleh faham? Jadi ini untuk menguji awak kefahaman tentang dokumen ya. Okey, kita lihat sini. Dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga menunjukkan invoice asal. Ya, invoice asal. Okey. Yang dikeluarkan oleh syarikat Moshimo Sdn Bhd. Dikeluarkan kepada kita. Kita adalah Prima Electric. Maknanya bila invoice asal berkaitan dengan beli. Okey, belian. Apa yang kita beli? Kita lihat apa yang kita beli. Kita beli peti sejuk dan kita beli 12 unit peti sejuk. Televisyen kita beli 8 unit.
Jadi peti sejuk dan televisyen ini adalah barang-barang elektrik. Ialah barang niaga kita. So bila barang niaga, ini kita perlu rekod dalam jurnal belian. Sebab ini beli barang niaga ya. Jadi macam mana kita nak rekod dalam jurnal belian? Jadi nanti awak buka format, buat jurnal belian seperti ini, jurnal khas. Tarikh, butir, folio, nombor dokumen, invoice tersebut, berapa jumlahnya. Jadi Jun 3 tadi kita tulis kita beli daripada syarikat Moshimo Sdn Bhd. Bila kita guna invoice maknanya kita beli secara kredit. Jadi secara kredit. Jadi kita beli kredit, kita rekod dalam jurnal belian jumlahnya sebanyak 21,120. Kita lihat balik. 21,120. Lihat. Tolak siap-siap diskaun tulis kat sini ya. Okey. Sekarang kita lihat dokumen keempat. Nampak dokumen keempat. Invoice salinan. Prima elektrik yang keluarkan kepada RSA Sdn Bhd. Bila invoice salinan dia mesti berkaitan dengan jualan. Apa yang kita jual? Kita kan jual barang elektrik. Kita jual peti sejuk dan televisyen kepada RSA Sdn Bhd. Mana kita nak rekod? Bila kita jual barang secara kredit. Jual barang secara kredit kita rekod dalam jurnal jualan. Nampak? Jurnal jualan. Apa yang kita nak tulis? Format, nanti awak buat format macam ni, buat dalam buku latihan, tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Kita tulis Jun, tarikh dokumen Jun 4, kita jual kepada siapa? Okey, kalau belian tadi, ini merupakan akaun belum bayar. Sebab kita belum bayar pada dia. Kalau jualan, ini ialah akaun belum terima. Dia beli, dia belum bayar pada kita. Kita tulis RSA Sdn Bhd, nombor dokumen dan jumlahnya setelah tolak diskaun niaga. Lihat jumlah dalam dokumen tersebut. Okey, kita rekodkan. Okey, seterusnya kita lihat dokumen yang kelima. Ya, nampak tak? Ini adalah slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai. Maknanya kita beli ke jual ni? Kedai alat tulis Ciah. Maknanya kita beli. Kita beli apa? Kita beli pen dan juga pensel. Okey, RM15. Kalau kita pen dengan pensel ni, mana kita nak rekod? Sebab kita nampak ni adalah macam amount yang kecil. Bila amount yang kecil, kita rekod dalam buku tunai runcit. Nampak? Okey, so kita buka buku tunai runcit. Semua buka serentak. Lepas tu baru kita rekod mana yang sesuai. Jun 5, tulislah pen dengan pensel. Di kolom pembayaran RM15, letak dalam kolom alat tulis RM15. Faham ya? Okey, kita lihat dokumen seterusnya iaitu dokumen ke-6. Dokumen ke-6 menunjukkan nota kredit asal. Kalau yang asal semua, invoice asal, nota kredit asal, ingat semua adalah berkaitan dengan belian. Jadi nota kredit asal ni, kalau nota kredit, urus niaga yang terlibat ialah pulangan belian. Okey, siapa yang pulangkan barang tu? Syarikat Moshimo yang kita beli pulangan belian. Kita beli daripada syarikat Moshimo, sekarang kita pulangkan balik. Iaitu lihat butir dekat sini, peti sejuk dikembalikan kerana rosak. Kita beli barang tadi rupanya rosak. Okey, 1 unit harga RM1,200. Kita pulangkan 1 unit peti sejuk yang rosak. Bila kita dah beli, kita pulangkan semula kepada pembekal, kepada ABB, nama dia pulangan belian. Telah tolak diskaun, jumlah dia 960. Mana nak rekod? Dalam jurnal khas iaitu jurnal pulangan belian. Nampak? Kita pulangkan barang Jun 6, kita pulang balik kepada syarikat Moshimo Sdn Bhd, jumlah dia 960. Okey. Dan disebabkan tak ada lagi dokumen yang berkaitan dengan jurnal pulangan belian, kita boleh tutupkan jurnal pulangan belian ini
Tengok tarikh akhir bulan Jun iaitu Jun 30. Kita kreditkan ke akaun pulangan belian. Jurnal pulangan belian. Kreditkan akaun pulangan belian sebanyak 960. Maknanya kita dah selesai. Tutup dah jurnal ni. Tak ada lagi dah yang berkaitan dengan jurnal pulangan belian. Boleh faham? Okey.